Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua murid-murid yang mengikuti pembelajaran ini. Hari ini cikgu akan menerangkan kepada anda semua konsep lukisan pengorakan atau dalam bahasa Inggerisnya development drawing. Ada juga lukisan pengorakan ini dipanggil sebagai lukisan hamparan ataupun lukisan bentangan. Semua itu adalah lukisan yang sama. Secara istilahnya, ya, pengorakan sesuatu objek itu ialah bentuk permukaan objek dibentang secara rata pada satu satah. Manakala lukisan pengorakan pula ialah lukisan permukaan yang meliputi sesuatu bongkah yang dibentang pada satu satah rata. Sekali imbas baca macam benda yang sama je. Tapi kalau nak bahasa yang lebih mudah dia, mungkin saya boleh katakan pengorakan ni adalah satu lukisan bentangan. Objek yang telah dibuka. Okey, contohnya lah. Okey, bentuk bekas makanan Mr. Potato ni adalah berbentuk silinder kan. Apabila kita potong daripada atas sampai bawah dan kita buka, so yang kita buka tu ada label itu yang kita buka tu ataupun mungkin kita potong sekali dengan dia punya bekas itu adalah bentangan dia. Okey, bentangan sebenar dia. Tapi perlukah setiap kali kita nak tengok bentuk bentangan tu kita akan membelah, memotong objek tu? Tak perlu. Jadi kita ada cara dia dengan cara melukis lukisan pengorakan dia berdasarkan teknik-teknik ataupun langkah-langkah yang tertentu. Okey. Yang ini bukan pengorakan bagi bekas Mr. Potato. Yang ini adalah pengorakan bagi sebuah kotak segi empat. Cuma ada dia punya lipatan-lipatan ni dan ada penutup atas dan tapak bagi kotak tu. Istimewanya lukisan pengorakan yang awak akan pelajari nanti ni, awak tak perlu melukis pun penutup dan tapak bagi gambar rajah awak tu. So maksudnya lukisan awak tu hanya ada sekadar bentangan keliling bagi objek sahaja. Tapak tak perlu, penutup pun tak perlu. Okey, seterusnya. Untuk membina sebuah pengorakan, ya, kita kena kenal dulu jenis-jenis bongkah yang awak dapat tu. Okey. Dan bongkah ni cikgu boleh terus bahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu yang pertama kumpulan prisma dan silinder, yang kedua kumpulan piramid dan kon, dan yang ketiga bahagian peralihan. Prisma dan silinder ini, ya, dia pula bukan terbahagi tapi dia ada pelbagai bentuk, ya. Ada yang pada kedudukan tegak, ya. Ada pada kedudukan condong dan juga kedudukan yang terpenggal. Mungkin juga gabungan, ya, prisma tegak yang terpenggal atau silinder condong yang terpenggal. Saya tak tahu kenapa dalam buku teks itu menggunakan istilah terpenggal, tapi mungkin bahasa lain kita boleh katakan terpotong. Dalam istilah bahasa Inggeris dia truncated. Okey. Kalau prisma dan silinder ada 3 macam kedudukan tu, piramid dan kon pun macam tu juga. Ya, ada yang berada pada kedudukan tegak, ada yang berada pada kedudukan condong dan ada juga yang pada kedudukan terpenggal, terpotonglah di mana-mana bahagian dia. Dan yang bahagian yang ketiga adalah bahagian peralihan. Yang mana bahagian peralihan ni adalah merujuk kepada komponen yang menyambungkan dua bahagian yang berlainan bentuk atau berlainan saiz atau bentuk keratan rentasnya. Untuk maklumat lanjut, awak boleh rujuk muka surat 46 untuk melihat gambar rajah bagaimana rupanya bahagian peralihan. Okey, seterusnya kita kenal pasti pula jenis-jenis lukisan pengorakan. Okey, ada 3 jenis lukisan pengorakan. Yang pertama kaedah selari, yang kedua kaedah jejarian dan yang ketiga kaedah segitiga.
bagi saya mudah saja, ya, mudah saja. Kalau awak nampak, ya, awak nampak prisma dan silinder. Prisma dengan silinder. Objek ni tak ada puncak. Okey, tak ada puncak seperti piramid dan kon. Dan ianya berada pada kedudukan tegak, condong atau terpenggal. Semua sekali, kalau macam ni lah rupa keadaan prismanya ataupun silindernya, awak gunalah kaedah selari. Objek ni tak ada puncak. Tak ada puncak, guna kaedah selari. Tetapi kalau objek ni ada puncak, macam contohnya piramid dan kon, ada puncak. So, gunakan kaedah jejarian. Okey. Tetapi, kalaulah piramid dan kon tu dia condong, once dia condong saja, so kaedah yang digunakan kita gunakan kaedah segitiga ataupun kaedah segitiga lah. Dan sukacita di sini saya nak maklumkan bahawa awak hanya perlu mempelajari dua kaedah saja, iaitu kaedah selari dan kaedah jejarian. Maksudnya awak takkan jumpa soalan yang diberi piramid yang pada kedudukan condong atau kon pada kedudukan condong. Tidak. Bahagian peralihan pun tak ada. So, awak cuma akan mempelajari dua jenis kaedah, iaitu kaedah selari yang mana objek dia mesti prisma dengan silinder, tak ada puncak. Untuk kaedah jejarian pula ada piramid dan kon. Okey. Dan satu lagi frustrum. Okey, seterusnya kita tengok komponen-komponen dalam lukisan pengorakan. Ada 5 komponen dalam lukisan pengorakan, tapi saya cuma dapat kenal pasti kat sini 4, yang satu lagi nanti cikgu kenalkan dalam langkah melukis, ya. Okey, pada prisma, ya, bentangan pada prisma, okey, kita boleh lihat ada garisan lipatan. Okey, dan ada kelim. Apa tu kelim? Kelim tu adalah garisan cantuman sisi objek ataupun bahasa mudahnya permulaan dan pengakhiran objek. Ada kelim. Okey, hujung dengan hujung. Hujung mula dengan hujung akhir. Okey, begitu juga dengan piramid. Okey, pada piramid pun ada benda yang sama, ada komponen yang sama dalam lukisan pengorakan, iaitu garisan lipatan. Okey, dan sama ada kelim di hujung, di permulaan dan pengakhiran. Kenapa pada prisma dengan piramid ni ada garis lipatan? Sebab kalau awak pegang bucu-bucu piramid tu kan tajam kan? Bahagian bukan tajam lah, bersisi. Okey, bila yang ada sisi tu, jadi itu kena dilukiskan garisan lipatan. Begitu juga dengan prisma. Prisma ni macam contohnya prisma segi 4 ke segi 3 ke, ada bucu-bucu dia kan, ada sisi-sisi dia tu. So, sisi-sisi dia tu perlulah dilukiskan, diwakilkan dengan lukisan garis lipatan. Okey, dua komponen awak dah jumpa kat sini, iaitu garis lipatan dan kelim. Seterusnya, di sini pula awak akan jumpa elemen yang ketiga, iaitu garis elemen. Elemen yang ketiga pula, komponen yang ketiga iaitu garisan elemen. Garisan elemen ni hanya wujud pada kon dan silinder sahaja. Kon dan silinder saja. Dan biasanya elemen ni perlu dilukis sebanyak 12 elemen. Ya, 12 elemen. Sebab kalau awak perhatikan pandangan atas kon dan pandangan atas silinder kan berbentuk bulat, betul? Jadi bulat tu kita akan bahagikan dengan 12 bahagian menggunakan set square 60-30, so dapat 12 bahagian. Nak buat lebih boleh tak? Boleh, tapi buang masa. Nak buat kurang, jangan. Sebab nanti takut ukuran tak tepat. Sebab 12 elemen ni dia sebenarnya nak bagi licinkan lagi permukaan kon dengan silinder tu. Kalau kita katalah kita buat 4 je, mesti kalau kita bentukkan kon ataupun silinder, dia tak jadi bentuk silinder tapi dia jadi bentuk segi 4 kan. Jadi tapi kalau kita buat elemen tu sampai 12, maksimum 12 tu, so kita dapat membentuk bentangan tu dengan lebih cantik dan licin. Okey, so itu saja
sekarang kita pergi kepada kaedah melukis bentangan ya ataupun pengorakan bagi prisma tegak. Okey, prisma tegak ni bentuk dia daripada atas tu bentuk macam pentagon lah, tapi sebenarnya dia adalah prisma ya, prisma segi 5. Okey, prisma segi 5. Dia awak diberi pandangan atas dan pandangan hadapan. So langkah pertama dia ialah buat garisan yang tu. Apakah itu? Itulah komponen lukisan pengorakan yang keempat, iaitu garisan bentangan ya. Dia mestilah berserenjang dengan prisma dan silinder. Macam mana nak jadikan dia berserenjang? Kau tarik je lah melintang tu. Kau dapatlah garisan bentangan. So langkah seterusnya, awak buatlah satu step permulaan. Langkah ataupun starting awak punya pengorakan awak tu. Pastikan ada jarak, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat, ada jarak, jangan terlalu melekat dekat sini ya. Okay, so awak buat starting kat sini. Okey, langkah seterusnya ialah awak labelkan pandangan atas ya. 1 ke 2. Sebenarnya awak boleh labelkan terus ya. Okey, awak labelkan 1 sampai 5. Okey. Kemudian awak pindahkan ukuran pandangan atas ni. Okey. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Okay. Dan habis ke macam tu? Cuba baca kat sini ya. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1. Baru tutup habis. Alright. So, itulah namanya satu bentangan penuh di mana ia bermula dengan 1 dan berakhir dengan 1. Okey. Dan 1 ni biasanya telah dikendaki dalam soalan. 1 tu adalah label bagi claim. Okey, soalan dia akan mengatakan okey bermula di claim. So di mana claim, di situ awak labelkan sebagai 1. Dan bila melabel, mestilah melabel daripada arah mengikut jam. Ya, arah mengikut jam. Ini kan ikut jam kan? 1, 2, 3. Okey. Dan bila kita buka je lah. 1, 2, hingga kembali kepada nombor yang pertama. Itu bagi pengorakan penuh. Dan kebetulan objek ni tak ada yang terpenggal. So senang sajalah. Dan jangan lupa untuk setiap nombor sisi yang kau labelkan ni, yang awak labelkan ni, kau buatkan dia dengan garisan lipatan. Okey, garisan lipatan tu sifat dia mesti light sikit berbanding dengan garisan yang paling luar, iaitu garisan objek. Okey, saya rasa itu saja untuk kaedah pembinaan prisma tegak. Nanti kita sambung lagi ya.